cadangan agar 2 calon Perdana Menteri masing-masing seorang daripada PH dan PN diberikan jawatan tertinggi dalam kerajaan untuk membentuk kabinet perang disambut baik oleh pengendalian politik. Ini cadangan daripada UMNO sebelum ini. Dia kata cadangan UMNO mengatakan apa kata kita lantik, kita buat kabinet perang, dia kata. Kita tak payah nak gaduh-gaduh pasal ni, kata. Ketika naik Presiden UMNO dilihat berpotensi dilantik sebagai Perdana Menteri, Profesor Siva Murugan Pandian daripada Universiti Sains Malaysia berpendapat pengurusi PH Anwar Ibrahim harus diberikan jawatan signifikan. Katanya jawatan itu tidak semestinya sebagai timbalan Perdana Menteri. Hari ini ada satu orang sebarkan lagi. Saya biarkan. Dia orang tanya, Is, kenapa kau tak update? Dia kata, ada yang kata, ni 50 SD telah dibatalkan, dia kata. Saya kata, kalau 50 SD dibatalkan, kita tak ada kerajaan. 50 SD dibatalkan, kita tak ada kerajaan. Macam mana nak jadi Perdana Menteri? Kalau 50 SD dibatalkan. Dan SD ni, dia bukan macam ujian SPM, tuan-tuan. Boleh dibatalkan. Ingat apa? Boleh jawab sekali je ke? Kalau dia dibatalkan, buat baru je lah. Apa masalah, Sebab sekarang ini tugas yang di Pertuan Agong adalah pada hemat melantik Perdana Menteri. Itu tugas baginda. Saya dah sebut sebelum ini. Tolong get yourself educate first. Educate yourself first. Educate yourself on this matter. Tuan-tuan perempuan, tambah ilmu pada diri kita. Okay? Saya nak ulang balik. Lepas tu orang tanya benda yang sama balik kat saya. Kan, tolong tengok live saya. Dengar elok-elok. Saya kata macam ni. Tugas yang di Pertuan Agong adalah melantik Perdana Menteri pada hemat baginda command majority. Command pada hemat yang ada majority. The word is majority. Kena lihat kat situ. Kena ada majority yang untuk sebab apa? Nak tentukan undang-undang, tuan-tuan. Kita bukan nak main-main. Nak tentukan undang-undang ni kena ada majority. Macam mana nak lulus undang-undang tu kalau kerajaan tak ada majority? Itu yang kita kena tahu. Macam mana nak luluskan undang kalau kerajaan tak ada majoriti? Jadi akhirnya, dia kena cari, yang di Pertuan Agong kena cari siapa yang ada majority. That's the keyword. So, bagaimana bagi dia nak cari majority? Dia ada wawancara lah. Dia panggil, bagi SD dan sebagainya. Okey. Benda ni tak pernah berlaku kecuali tahun lepas. Tahun lepas adalah kali pertama benda ini berlaku. Fine. So, ini adalah kali kedua. So, bila kali kedua berlaku, okey, baginda pun panggil, dapatkan majority. Semua bagi SD. Hari ini, baginda verifykan balik. Second verification. Second verification hari ini. Belum habis. Tak tamat lagi. Tapi verifykan 114 ini betul-betul ke kamu mengatakan kamu menyokong orang yang kamu kata kamu sokong. Yang seorang tidak dipanggil adalah kuli. Sepatutnya 115. Tapi kuli tak dipanggil. Maka 114. Maksudnya kita tahu kuli mencadangkan orang lain sama ada orang lain atau diri dia sendiri. Tapi 114 ni berkemungkinan mencadangkan Ismail Sabri. Saya tak kata confirm. Yang tahu sekarang ini yang di Pertuan Agong je. Berkemungkinan. Sebab apa dipanggil 114 ini? Kerana nampak gayanya itulah yang dipanggil. Dan mereka pun pergi ke istana nak verifykan betul ke kamu sokong ni. Betul ke kamu tak ditawarkan dengan syarat-syarat tawaran. Itu yang baginda nak tanya. Sebab baginda nak verifykan betul akhirnya ada majority. Okey, GPS. Ada yang bertanya kepada saya pula. Yang tadi ada wartawan tanya kepada saya kan. Dia kata, Is, ada tak kemungkinan GPS ini menyokong satu pihak? Saya kata ya. Saya nak bagi tuan-tuan, salah seorang ahli parlimen GPS tu makcik saya. Cuma saya taklah rapat dengan dia dan tak tahu apa dia punya keputusan. Tetapi memahami GPS ni, kita nak faham, kita nak baca dia mudah je. PRN Sarawak tak lama lagi. Okay? PRN Sarawak tak lama lagi. Which is February tahun ini. Ada orang tak suka saya sebut benda ni. Tapi, tuan-tuan nak saya cakap macam mana? Saya bukan yang di Pertuan Agong. Tak. Sorry, kau tak boleh cakap sorry. Nanti macam ni. Kau orang ni. Saya jangan halak. Macam mana nak kata? Don't put words into my mouth. I say what I want to say. Jangan cakap macam tu. Kenapa? Besar sangat ke apa saya punya kata-kata ni sampai boleh mempengaruhi yang di Pertuan Agong? Tak ada maknanya lah. Yang di Pertuan Agong, GPS, kalau itu kata dia itulah. Takkan mempengaruhi apa-apa pun. Tak ada pengaruhnya suara saya ni dengan dia orang. Kalau dia orang kata nak sokong kleptokrat, dia orang sokong kleptokrat. Apa saya cakap pun tak akan berkesan. GPS ini, kita kena faham satu perkara. Ini saya assumption. Ini assumption saya. Kalau GPS kata saya salah, buktikan
Buktikan dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu je. Tapi dah habis dah peristiwa ini kan, jadi tak guna dah. Tapi kalau GPS kata saya salah, buktikan dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau bukan sekarang, dalam undi percaya nanti. Dia macam ni. Pilihan Raya Negeri Sarawak tak lama lagi. Okay, which is going to be in February. Paling lewat Februari 2021. 60 hari lepas Februari itu, maka pilihan Raya Negeri Sarawak akan berlaku. That's fine. Kemudian, bayangkan, tiba-tiba Perdana Menterinya adalah Anwar Ibrahim. Kalau tuan-tuan jadi GPS lah nak buat keputusan ni, tuan-tuan jadi Abang Jo, tuan-tuan pilih siapa? Katakanlah dia pilih Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia akan faham bahawa pilihan Raya Negeri Sarawak GPS akan melawan PKR, akan melawan DAP. Di mana kerusi Parti Keadilan Rakyat dan juga DAP dan juga Amanah ni dah fix, dah tahu. Dan pertembungan itu memang akan berlaku. So, dalam keadaan di peringkat negeri mereka berlawan, tetapi di peringkat federal, Perdana Menterinya adalah Perdana Menteri Parti Keadilan Rakyat, daripada segi peluang itu agak sukar. Betul tak? Kalau tuan-tuan sendiri berada di tempat Abang Jo, macam mana tuan-tuan buat calculation, perkiraan? Walaupun saya tak mengatakan Abang Jo ni paling bijak lah. Banyak polisi-polisi dia itu laughable sebenarnya. Boleh diketawakan. Tetapi dia pun ada punasihat dia juga. Okay. Now, let's flip it. Okay, katakanlah dia menyokong Ismail Sabri, UMNO. Dia dapat jawatan menteri. Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kita kena faham satu perkara. Dekat Sarawak tak ada UMNO. Di Sarawak, satu-satunya negeri tidak ada UMNO adalah Sarawak. So, tak ada persaingan dengan Perdana Menteri ni, tuan-tuan. Tak ada persaingan dengan Perdana Menteri itu. Kemudian, dalam masa yang sama, siapa lagi yang bertanding di Sarawak? Yang ada bersatu je. Dan setahu saya, bersatu di Sarawak ni Willy Mongin, Ali Biju, dan mungkin Ketua Bersatu Sarawak. Siapa nama dia? Saya tak ingat. Yang bertanding kat Morutuang tu. 3 ni je yang saya tahu akan bertanding. Mungkinlah 3-4 orang lagi. The rest tu bukan ancaman. Dan dia tahu bersatu ni bukan ancaman untuk GPS. Tetapi PKR dan DAP adalah ancaman untuk GPS. Now, if you are Abang Jo, katakanlah anda, bayangkan diri anda berada di tempat Abang Jo, di antara dua ini, yang mana anda akan pilih? Ataupun anda penasihat Abang Jo, katakan. Bergabung dengan PKR, DAP, Amanah dalam PH ke? Ataupun bergabung dengan Ismail Sabri dalam UMNO yang tak akan bertanding di Sarawak? Which one? Itu logik je lah. Benda macam tu basic untuk kita nak tahu. That is the most fundamental thing yang kita kena faham. Jadi daripada perkara tersebut, baru kita tahu bagaimana kita nak melihat keputusan. Keputusan dan juga melihat bagaimana mereka membuat satu-satu pertimbangan. Membuat satu-satu pertimbangan. Jadi daripada situ kita kena sedar, oh, begini. Tapi kalau mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau dia sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, alhamdulillah, tak ada menjadi masalah lah. Tapi masalah dia, kita kena bercakap tentang faktor realiti. Kita kena bercakap faktor realiti. Ada yang mesej saya ini, ada Iswadi kau tak boleh cakap macam tu, Iswadi kau tak boleh cakap. Dia macam ni, tuan-tuan. Saya punya pendirian simple. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, alhamdulillah. Dia jadi ke, dia tak jadi ke, tak menggugat apa-apa pada diri saya pun. Bukan tak menggugat, tak menambah atau tidak mengurang apa-apa pada diri saya pun. Okey. Itu kita kena jelas. Sebab fokus saya bukan itu. Fokus saya adalah menghadapi pilihan raya negeri dan juga pilihan raya umum. Itu fokus. Katakanlah beliau dilantik menjadi Perdana Menteri, alhamdulillah, teruskan. Tetapi beliau tidak dilantik menjadi Perdana Menteri, tak mengganggu fokus yang ini. Sebab yang ini adalah bonus, kita kata. Kalau dilantik, bonus. Kalau tak dilantik pun, tak ada apa. It's business as usual. Itu cara kita nak treat benda ni. Kalau tak, tuan-tuan perempuan, anxiety. Nak memikir apa yang berlaku. So, dia orang ni pula, jenis-jenis Jacob macam-macam ni. Apa dia buat? Dia throw it on the market. Dia letak WhatsApp, dia letak dalam Instagram, Facebook semua. Oh, sekarang ini ni, numbers ini macam ni, numbers ini. Lalas kau orang yang anxiety. Lepas tu depressed. Relax lah. Saya kata, sabar. Dan satu lagi saya nak kata, sabar. Siapa dapat number? Itu orang ni dapat number, orang tu dapat number. Saya kata, sabar. Sabar dalam kita nak buat perkiraan ni. Nak buat perkiraan ni, kita kena sabar. Sebab apa? Once kita tak put high hopes dekat
Datuk Seri menjadi Perdana Menteri, kalau tak jadi tu tak ada masalah bagi kita. Kalau kita tak put high hopes there. Sampai kan ada orang kata, Is, tengok muka dia keluar daripada istana tadi tak gembira langsung. Alah, suka hati dia lah dia gembira ke tak gembira. Kan? Kita mana kita tahu dia gembira, tak dia tunjuk depan kita tak gembira. Tapi kat dalam sana berparti, mana kita tahu. Tak payah, tak payah. Dah. Let's move on. Supaya mudah kita nak fokus dengan apa yang patut kita fokuskan. Okey, yang ni berlaku, biarkan sebab sekarang ni dah beyond kuasa kita. Hari itu kita berkempen. Yalah kita nak supaya ahli parlimen berfikir, saya cakap supaya diorang berfikir sebelum buat keputusan. Tapi bila keputusan dah dibuat, sekarang ini serah kepada Yang di-Pertuan Agong. This is beyond us. Dah ni beyond us dah. Is betulkah dia orang tak ada majoriti? Is betulkah dia gaduh sama sendiri? It does not matter. It doesn't matter. Kalau dia gaduh sama sendiri pun dilantik orang ini jadi Perdana Menteri. Biarlah, esok kita tunggulah keputusan. Katalah disebut, tiba-tiba esok Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Alhamdulillah. Disebut esok Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi, Ismail Sabri yang menjadi Perdana Menteri. Na'udzubillah. Tapi nak buat macam mana? Dah itulah yang dipilih, kita nak kata macam mana. Tapi kita mesti kempen. Kempen dengan siapa? Yang di-Pertuan Agong. Allah, saya tak rasa Yang di-Pertuan Agong tengok live saya ni. Kan kita kena, siapa nak hantar memorandum, hantar memorandum. Saya tak ada isu. Siapa nak buat petition, buat petition. Saya tak ada isu. Yang itu bagus. Itu proaktif. Tapi dalam WhatsApp group kita macam ni, kita macam tu, kita ada ni, kita ada tu, number sini. Dalam WhatsApp group tuan-tuan, tak payahlah. Lepas tu diri sendiri anxiety. Macam mana ni? Aduh, macam mana ni? Relax lah. Sampai ada mesej saya, macam mana ni Is? Tak betul kan ni? Betul lah kata. Saya kata tunggu esok je lah. Betul tak betul kita tunggu je lah. Hari ni penganalisa kata, saya bawa satu analisa yang I mean, this is something that we can think of lah. Kita boleh fikirkan. Penganalisa yakin kombinasi Ismail Anwar jawapan kepada krisis semasa. Cadangan agar dua calon Perdana Menteri masing-masing seorang daripada PH dan PN diberikan jawatan tertinggi dalam kerajaan untuk membentuk kabinet perang disambut baik oleh penganalisa politik. Ini cadangan daripada UMNO sebelum ini. Dia kata cadangan UMNO mengatakan apa kata kita lantik, kita buat kabinet perang, dia kata. Kita tak payah nak gaduh-gaduh pasal ni, kata. Ketika naik Presiden UMNO dilihat berpotensi dilantik sebagai Perdana Menteri, Profesor Siva Murugan Pandian daripada Universiti Sains Malaysia berpendapat pengurusi PH Anwar Ibrahim harus diberikan jawatan signifikan. Katanya jawatan itu tidak semestinya sebagai timbalan Perdana Menteri. Cadangan daripada pemimpin veteran DAP, Lim Kit Siang itu katanya membawa makna besar dan membuka peluang kepada Ismail Sabri dan bekerjasama. Kedua-duanya perlu berkompromi dan berkorban ke arah politik baru, dia kata. Nah, ada cadangan lah supaya dia katakan kalau boleh kalau kita wujudkan satu kerajaan di mana kerajaan itu in combination. Macam unity government lah senang cerita. Kerajaan dan pembangkang ni ada posisi di dalam kerajaan, kemudian mereka buat keputusan. Now, setuju atau tidak? Saya tak nak spekulate dulu. Setuju atau tidak? Sebab bagi saya, apa orang kata, biar keputusan esok. Tetapi, saya tak nak spekulate boleh jadi atau tidak. Saya tak nak spekulate. Tapi, saya boleh kata setuju atau tidak. Jawapan mudah saya tak setuju. Kenapa saya kata saya tak setuju? Fungsi demokrasi adalah ada kerajaan dan ada pembangkang. Itu fungsi demokrasi untuk check and balance. Jadi kalau kita cadangkan agar pembangkang masuk ke dalam kerajaan, membentuk satu unity government, dekat situ kita tak ada check and balance, tuan-tuan. Itu yang pertama. Katakanlah in the ideal situation, semua boleh bekerjasama dengan cantik. Okey. Ideal situation, semua boleh kerjasama dengan cantik, melaksanakan tugas masing-masing. Okay, that's fine. Tapi kita tahu kita bukan berada dalam ideal situation. Kita berada dalam reality. Tegur-menegur, tak puas hati, pertembungan itu akan berlaku. This will not solve the problem. Yang ini tak akan menyelesaikan masalah. Bagi saya. And we have done this. Kita dah buat cadangan ini masa dengan Pakatan Harapan. Kita bersama dengan Bersatu. You see bagaimana kita buat teguran kepada Mahathir sampaikan dia nak sabotaj daripada dalam. Dia tukar Menteri Pendidikan kepada diri dia sendiri. Itu semua berlaku. Tuan-tuan. So, my point is this. Saya tak nampak langkah itu adalah langkah yang bijak. Saya nampak kalau Ismail Sabri ditakdirkan jadi Perdana Menteri,
maka kita kena jadi pembangkang yang baik. Apa tugas kita? Tugas kita mengkritik. Kritiklah kerajaan. Jadi kalau ada walaun macam-macam kat luar ataupun orang yang tak faham politik kat luar, apalah korang ni, kerajaan buat apa pun semua tak betul. Memanglah dah kami ni nama pembangkang. Kalau kami kata betul, kami masuk kerajaan. Itulah tugas pembangkang, mengkritik. Kalau mengkritik tu pun tak boleh, tak payahlah kita ada negara demokrasi. Kalau macam tu, baik kita buat negara autokratik ke, negara monarki ke, negara komunis ke, tak payah kritik. Kalau dah nama ke negara demokrasi, memang kita akan kritik. You pergilah negara mana sekalipun yang demokrasi, mengkritik itu memang biasa. Kritikan itu biasa. Saya pergi negara paling mundur kepada negara paling maju, saya dah pergi. Saya berjumpa dengan ketua-ketua ahli parlimen pembangkang, ahli parlimen kerajaan. Berjumpa dengan pegawai-pegawai dia, dan kerja mereka adalah mengkritik. Of course they're going to say the government is not doing good job. Sebab ini. Itu tugas pembangkang. Jadi akhirnya kita kata keputusan pada esok hari berkemungkinan. Dan angkat sumpah akan berlaku pada Isnin ini berkemungkinan. Kita hanya boleh spekulat. Dalam keadaan ini. Dan itulah keadaan situasi yang kita ada sekarang ini. Suasana yang kita ada sekarang ini. Jadi, all in all, saya boleh bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, apa saja senario, kata-kata, ada yang kata tak ada majoriti, kerajaan campuran dan sebagainya. Bagi saya, still put it as a speculation. Saya tak adalah nak mengambil, tapi tak adalah nak menolak. Sebab ini semua dalam perkiraan yang di-Pertuan Agong dah habis sejak bermula daripada pukul 4 petang semalam, cerita dah habis dah. Yang di-Pertuan Agong sekarang ni tengah melihat, tengah meneliti. Sama ada benda ni nak bawa ke depan, okey, ini majoriti dia jalan. Okey? So harap kita faham situasi tersebut dan harap kita faham keadaan tersebut. Jadi supaya kita tahu bila kita move on selepas ini. Katalah yang di-Pertuan Agong membuat satu-satu keputusan. Dia kata sekarang ini kena keputusan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Usahlah kita ralat. Usahlah kita risau. Usahlah kita rasa macam tak patutlah kita berada dalam macam ni. Kerajaan ni tak betul. Yang di-Pertuan Agong tak betul dan sebagainya. Dah tak betul pula. Sebab apa? Kita kena tahu dia ada satu lagi proses. Kita kena faham dia ada satu lagi proses. Apa dia proses? Selepas ini, sesiapa yang jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, Ismail Sabri ke, ada yang kata Kuli akan jadi Perdana Menteri. Saya kata berapa majoriti dia ada. Tak apalah. Salah seorang ni dia ada numbers, jadi Perdana Menteri. Di Parlimen nanti kena buktikan dengan undi percaya. So perkara pertama yang diorang kena buat di Parlimen bukannya lantik kabinet. Kena buat dulu usul undi percaya. Menang di Parlimen, barulah dia boleh buat kabinet. Jadi ada satu step lagi tuan-tuan. Yang step itu kita boleh mempengaruhi. Tapi ada satu step lagi. Ada satu lagi step. So lepas ini katalah announce esok katakan. Kecuali lah tiba-tiba yang di-Pertuan Agong kata tak buat. Which is kalau berlaku benda tu maka tak lama. Maka step itu akan berlaku. Okey, ada yang tanya hari ini tuan-tuan. Bukankah yang di-Pertuan Agong kata tanpa syarat? Dalam surat watikah yang beberapa hari lepas dia kata mestilah tanpa syarat. Tapi Bersatu dah keluar syarat. Now, tanpa syarat tu maksud dia yang di-Pertuan Agong, tanpa syarat dengan jawatan ataupun tanpa syarat dengan tawaran-tawaran, tanpa syarat dengan apa-apalah. Saya akan menyokong Ismail Sabri dengan syarat saya dilantik Menteri Pertanian, contoh. Saya menyokong dengan syarat supaya kami tidak dimasukkan dalam penjara, contoh. Syarat-syarat itu yang dimasukkan oleh di-Pertuan Agong. Tapi bila Bersatu kata, tanpa syarat dengan arti kata, tak nak kleptokrasi, jangan bebaskan kluster mahkamah, yang itu syarat valid. Yang itu okey lah, bagi saya tak ada isu. Dan itu tidak membatalkan SD tersebut. Syarat itu valid. Betul lah tu. Itu satu tindakan yang betul. Tuan-tuan, kita ni, benda yang betul kita cakap betul lah. Nak kata macam mana? Benda tu satu tindakan yang betul. Tak ada masalah. Tak membatalkan SD pun. Dan kalau batal SD, buat baru je lah.